们在天上的父， Kami bersyukur Tuhan firman-Mu tidak pernah berubah. 我们要称谢你，因为你的话语永不改变。 Kebenaran Tuhan itu kekal dan Ni- berdaulat berkuasa mengatur kehidupan 你 ini. 的话语是永存的，并且有主权。 Oleh sebab itu Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kami rindu berkumpul hari ini untuk juga mendengarkan Engkau berfirman. 所以，身为你的门徒，我们今天也要集合在一起来聆听你话。 Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. 求主圣灵光照我们的心，使我们能够明白你的话语，并且行出来。 Berikan kami hati seorang murid yang boleh tunduk dan dipengaruhi oleh firman Tuhan dan mau hidup seturut firman Tuhan. 求你赐给我们一个门徒的心，愿意顺服听你话语，并且行你的话语。 Berfirmanlah ya Tuhan. 求主对我们说话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. 请坐。 Shalom. 平安， Apa kabar? 大家好吗？ Apa kabar? Baiknya masih suasana bau ketupat lebaran. Apa kabar? 你好吗？ Puji Tuhan ya, Kasih. melewati liburan yang panjang. 经过一段长期的假期， Saya lihat banyak yang sudah kembali dari liburan. 我看大家都从假期中回来了。 Nah hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita masuk ke bulan April. 今天我们进入到了4月份， Saudara, di bulan April ini kita masuk ke dalam transisi pembahasan firman Tuhannya. 今天我们进入了这个我们讨论这个圣经的一个过渡期。 Kalau dari Januari sampai minggu kemarin kita belajar dari kitab Kejadian. 如果从1月到3月，我们学了关于这个 Nah, di bulan ini 创世纪。 kita ada peringatan Jumat Agung dan Paskah. 这个月呢，我们有受难节和复活节， Maka di dalam transisi ini hari ini kita akan membahas Kejadian 22. 所以在这个过渡期中呢，我们要看这个创世纪第22章， tentang Sang Domba. 就是关于上帝的羔羊 Minggu。depan kita akan masuk kepada Minggu Palma. 下个月呢，我们进入了这个中立主日。 Pendeta Roni akan menyampaikan firman Tuhan tentang Hosana. 多米牧师要讲关于这个和沙呢。 Lalu Jumat Agung nanti kita akan belajar tentang Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku. 然后呢，在受难节那天，我们要学习主啊，为什么你离弃我？ Jangan lupa ya hari Jumat Agung di tanggal 18 April. 不要忘记，我们受难节是在4月18 Dan 日。 firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Wilson Suwanto yang dulu pernah menjadi pembicara di retreat kita 然 tahun 后呢， kemarin. 道理呢，由wilson说到牧师曾经在我们的退休会讲到的牧师来讲到。 Lalu pasca kita akan memperingati, merayakan dengan KKR Pasca dengan tema siapa yang engkau cari. 然后呢，在复活节我们会有复活节的奋兴会，我们的题目是你在找谁？ Lalu kemudian di akhir bulan kita akan belajar apakah engkau mengasihi aku. 然后呢，在月底呢，我们就要学习你爱我吗？ Ini bukan kalimat tanya, saudara ya. 这不是 Kalimat tanya juga ya. 也是一句问话。 Tapi bukan why do you love me? Itu lagu, saudara. Nah, saudara, untuk semua perjalanan selama 1 bulan ini kita memiliki yang namanya pocket notes. Tadi di pagi waktu masuk sudah dibagikan. 在这个时间呢，我们会有一个 Pocket notes. 一个 catatan 笔记，口袋的笔记。 Jadi tujuannya supaya kita selama 1 bulan ini masuk ke dalam satu perjalanan iman. 使我们在这个月中，我们进入一个信心的道路里面。 Dan tema telah dirangkai dari hari Minggu, hari Rabu, hari Jumat Agung, Minggu lagi, dan seterusnya selama sebulan ini. Kalau saudara mengikuti, saudara akan masuk ke dalam satu dinamika alur untuk membantu kita bertumbuh dalam 那么 iman. 我们的题目呢，已经设计在我们的主日还有星期三祷告会里面。所以如果你们每一次都有参加的话呢，你们会进入一个信心的这个动态里面。 Jadi nanti sambil mendengarkan firman Tuhan, saudara telah diberi notes dan juga bolpen, saudara bisa mencatat apa yang saudara dapatkan berkat 所 apa. 以呢，你们可以准备你们的笔来写上你们从讲道中听到的是什么。 Ukurannya seperti kartu kredit. 它的
大小呢，大概像这个信用卡一样， supaya bisa nggak ketinggalan disimpan di kantong. 使到你放在口袋里的时候不会失落地。 Katanya bisa dibuat bayar tol juga. 听说也可以用来还这个高速公路的 Nanti 付 coba 费。 ditempel-tempel. 你们可以去试试看。 Nah, bulan kemarin kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. 上个月我们已经学了一个人物叫做亚伯拉罕。 Apa yang paling terkenal tentang Abraham? 那么在亚伯拉罕的故事中最出名的是什么呢？ Hah? Imannya, betul ya? 就是他的信心。 Dengan imannya dia mau rela meninggalkan comfort zone kota besar Ur-Kasdim untuk kemudian mengikuti pimpinan Tuhan ke tanah yang dia belum pernah lihat. 他凭着信心呢，离开他的故乡乌尔加斯丁，然后凭着上帝的带领来到了他 不知道的地方。 Tapi maaf, orang yang disebut dengan bapak orang beriman ini ternyata imannya juga nggak kuat-kuat amat. 但是呢，这位被称为信心之父的人呢，他的信心也是起起落落的。 Dia sempat takut celaka ketika masuk ke Mesir. 他因为在进入埃及时怕遭害， Maka waktu masuk Mesir, dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya supaya aman. 所以呢，他为了安全呢，在进入埃及的时候呢，不承认撒来是他的妻子。 Hampir aja Sarah diambil istri menjadi istrinya Raja Firaun. 差一点呢，撒来就被法老王夺去做妻子了。 Tuhan marah. 上帝就生气了。 Enggak belajar dari hal itu di pasal 20, waktu dia masuk tanah Gerar, sekali lagi dia tidak mau ngakui Sarah sebagai istrinya. 在创世纪20章呢，当他进入哥拉底的时候呢，他又再一次的同样 Supaya 犯 nggak 错， celaka. 为了怕遭害， Hampir aja Sarah dijadikan istrinya Abimelek. 差一点呢，他的妻子被亚比米勒夺去了。 Tuhan tegur lagi. 上帝又再次的责备他。 Atas janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan keturunan yang banyaknya seperti pasir di pantai dan bintang di langit. 上帝的应许呢，就是要给他后裔像海边的沙那样多，像天上的星那样多。 Abraham sempat ragu. 亚伯拉罕有点疑惑。 Pasal 15. 在15章里面， Lalu kemudian bahkan dia akhirnya mengikuti keraguan dari Sarah yang meminta dia untuk udahlah punya anak dari Hagar hamba kita aja. 结果呢，他的随从夏甲的疑惑呢，就去娶了夏甲的这个婢女，撒来的婢女夏甲来做妻子，生孩子， Maka lahirlah Ismail. 所以就生下了以实玛利。 Tapi bukan itu yang Tuhan janjikan, bukan. 但是上帝的应许不是这个 Itu 人， khotbah 2 minggu yang lalu tentang shortcut. 就是2个主日前我们的讲到关于绝境。 Dan puji Tuhan, 但是感谢主， akhirnya di dalam ayat 21 di pasal 21 dikatakan Tuhan memberikan anak buat Sarah dan Abraham. 感谢主呢，在创世纪21章呢，上帝赐了一个儿子给亚伯拉罕和撒拉， Lahirlah Ishak. 就生下了以撒。 Pada waktu Ishak lahir, umur Abraham berapa? Ada yang tahu? 当以撒出生的时候，亚伯拉罕几岁了？有人知道吗？ 100 tahun. 他已经100岁了。 Sarah umurnya 90 tahun. 撒拉呢是90岁。 Maka foto yang di sini adalah foto yang saya jepret waktu saya pergi ke zaman lalu. 所以这个图画呢，是我在到过去的时间的时候去拍下 Ini 来的。 adalah foto happy ending papa mama yang sudah umur 100 tahun bisa punya anak yang Tuhan janjikan. 这是一个父母呢，在年老100岁的时候得到孩子的喜乐的照片。 Kalau saudara sebagai Abraham dan Sarah, 如果你们是亚伯拉罕和撒拉， hey puji Tuhan, janji Tuhan digenapi. 感谢主，他的应许已经应验了。 Amin. 阿明， Dan usia udah 100 tahun. 他们已经100岁了。 Oh, inilah happy ending. 这就是我们这个美好的结束。 Foto di figura pakai emas. 就用这个金框子把这个照片 Tempel di 框 rumah 下来 mewah di Kanaan. Betul kan? 把它挂在迦南地的屋子上。 Dan nikmati berkat Tuhan di usia lanjut ini. 在他们年老的时间里面呢，就享受上帝的福气， Betul kan? 是这样的。 Kita pikir sudah selesai janji. 我们 digenapi. 以为上帝的应许到这里就完 Apakah 了， benar demikian? 是这样的吗？ Mari kita lihat ayat 22. 我们来看 Pasal 22 ayat 1.
创世纪的22章的第1节。 Bahasa Indonesia bersama saya kita membacanya 1, 2, 3. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. 这事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。” Cerita rupanya belum 原 selesai. 来故事还没有结束。 Setelah semuanya perjalanan iman itu, 当一切顺着信心在走的时 ketika 候， janji Tuhan sudah digenapi, 当上帝的应许， ketika umur Abraham sudah 100 tahun dan tinggal di Kanaan, tanah yang dijanjikan, 当亚伯拉罕100岁了，住在迦南地所应许的地的时候， Tuhan katakan, 上 Allah 帝又在说， menguji Abraham. 上帝要试验亚伯拉罕。 Saudara, mungkin di antara saudara ada yang pernah merasakan seperti itu. 可能你们当中也有人曾经有这样的经验， Keadaan udah tenang-tenang nih. 一切已经很安静 Hidup 了， udah mapan, 生活已经很稳定了， udah jadi pengusaha, 已经成为一个生意人了， tabungan banyak, 存款也很多了， sudah mulai rambut putih, 开始白头发了， sudah punya cucu, 已经有孙子了， atau saudara kerja sudah sampai posisi jabatan yang mapan, enak, 而者是你们在工作上已经到了一个很稳定、很舒适的这个职位了， tiba-tiba Tuhan uji. 然后呢，上帝就来试验你， Rasanya gimana? 你们的感觉怎样？ Tuhan, kayaknya tadi sudah happy ending Tuhan. 主啊，好像刚才已经完美的结束了， Tiba-tiba baca berita, dolar naik 17.000 lebih. 突然间读到新闻呢，美金已经涨到17000多， Hari ini 17.000 berapa? 今天17000多 Hah? Aduh musuh jangan ngomong soal dolar dah, pusing. 牧师不要讲美金啊 17.050 头痛， Wah, udah kayak waktu Krismon dulu. 好像以前那个金融风暴的时候一样。 Saudara, kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi seperti itu. 有时候呢，我们会面对这样的情况， Tuhan mengizinkan terjadinya ujian. 上帝允许试验的发生。 Saya suka apa yang dikatakan dalam Life Application Bible dikatakan. Allah menguji Abraham bukan untuk melihatnya tersandung atau melihatnya jatuh, tetapi untuk memperdalam kapasitasnya di dalam menaati Allah dan dengan itu mengembangkan karakter Abraham. 上帝试验亚伯拉罕呢，不是要看他被绊倒，而是看他跌倒，但是呢是要增加他顺服上帝的分量，使他能够发展他的这个 Jadi 个 kalau 性。 saudara hari ini diuji Tuhan, kalau saudara diuji Tuhan, 如果你们被上帝试验了， atau mengalami situasi pengujian, 或者是你们在经历一个试验的过程， jangan marah. 不要生气。 Karakter dan iman saudara sedang ditumbuhkan, 你 dikuatkan. 的个性和你的信心正在被成长中。 Amin? Aminnya masih lebaran. Amin? 阿明。 Nah, kalau sudah amin kenceng, kita lihat ujiannya apa. 然后我们来看他的试验是什么呢？ Firman-Nya, ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. 神说呢，你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。 Ini salah satu ujian, saudara. 这是其中的一个试验。 No problem. Suara saya masih cukup. Bisa dengar suara saya? 能够听到吗？ Wah, yang di belakang nggak bisa dengar. Yang di biru pintunya dibuka aja sebentar. 在这个婴儿室里面的把门开了好了。 Apakah kalau gereja tanpa AC dan tanpa pengeras suara, saudara tetap setia beribadah pada Tuhan? 是否教会没有冷气，没有这个狂音器，你们还能够在崇拜吗？ Saya pernah ada dalam situasi ini. 我曾经在这样的情况中， Khotbah di gedung gereja yang besar muatnya 1000 orang. 在一个大教堂里面，容纳1000人的在教堂里讲道， Listrik mati. 电停了。 Tapi saya percaya Tuhan menyiapkan berkat buat saudara
但是呢，我相信上帝为你为我预备了他的 Amin. 祝福。 Yang di sana Amin. bisa dengar? Amin. 后面的听到吗？ Amin. 阿明， Kencang masih lebaran. Amin. 阿明， Yang di sini amin. 这边的阿明， Amin tandanya bisa dengar. 那边的能够听到吗？这边能够听到 Di 吗？ biru ada amin. Oh, ada amin juga. Puji Tuhan. Ya. 感谢主。 Oke. Kita lanjut. 我们再讲下去。 Ini dua-duanya nggak nyala ya? Oh iya, sayang sekali. 很可惜。 Nah kalau gitu saudara buka saja Alkitab di handphone saya, handphone saudara. 不要紧，你们开手机上的这个圣经就好了。 Ya, di dalam Kejadian 21 ayat yang kedua, 在创世纪22章的第2节里面， perhatikan kalimat ini begitu dalam dan sebetulnya menyakitkan buat Abraham. 这句话呢很深，而且很让亚伯拉罕心痛。 Di masa tenang ketika dia anaknya sudah besar. 在这个平静的时期，当他孩子渐渐长大的时候， Menurut catatan maka kurang lebih usia Ishak pada waktu itu sudah berusia 13 tahun. 根据记载呢，当时以撒大概已经是13岁了。 Kalau perjalanan Abraham keluar dari Haran itu adalah usia 75 tahun, 如果亚伯拉罕从哈兰出来的时候是75岁， lalu kemudian memiliki Ishak pada waktu umur 100 tahun, 然后在100岁的时候生了以撒， dan saat ini adalah Ishak sudah berusia 13 tahun, 这个时候以撒已经13岁了。 maka perjalanan iman Abraham bersama Tuhan sudah 38 tahun, bukan? 那么亚伯拉罕与上帝的信心路程呢，已经走了38年了。 Tapi Tuhan yang baik itu, 但是这个美善的上帝， yang memberikan anak sesuai dengan janjinya itu, 照他的应许赐给他孩子， meminta Abraham untuk mengorbankan anak yang satu-satunya yang dikasih oleh Abraham. 叫亚伯拉罕呢，将他的独生子，他所爱的这个孩子呢，献上作为燔祭， Untuk dipersembahkan. 要献上。 Kalau dipersembahkan jadi pendeta mungkin masih senang. 如果献上作为牧师，可能还会让他高兴。 Kalau Tuhan bilang, Bapak Ibu, anaknya ada 5 ya, 1 deh jadi pendeta. 如果上帝对你们说，你的孩子有5个，献1个做牧师， Dikasih nggak? 可以会给他 Halo? 吗？会给吗？ Enggak juga. 不给吗？ Makanya nggak dikasih 5. 所以呢，不会给你5个的， Atau dijadikan nabi, 或者是去做先知， dipersembahkan sebagai nabi. 或者是要献上做先知， Itu masih oke. 那还好。 Tapi ini dipersembahkan sebagai kurban bakaran. 但是要献上作为燔祭， Bagaimana mungkin Allah yang maha kasih itu 这个全爱的上帝怎能够 memberikan perintah yang berlawanan sama janjinya. 怎样能够发出一个与他的应许相反的命 Memberikan 令呢？ satu perintah yang mirip-mirip dewa pada masa itu. 给了他一个像那个时代的外邦神的所要的这个命令。 Pada zaman itu, masa itu ada beberapa dewa yang untuk menyembahnya orang harus mengorbankan, membunuh anaknya dibakar untuk dewa. 在当时的时代呢，有一些外邦神呢，如果要敬拜他呢，人必须把他们的儿子杀了，当做燔祭献上。 Namanya dewa Moloch salah satunya. 叫做摩洛神。 Saudara bisa dibayangkan kira-kira apa yang Abraham pikirkan. 你们可以想象当时亚伯拉罕是怎样想。 Sedih kehilangan anak. 他伤心失去了孩子吗？ Perintah yang bertentangan dengan janji. 与他的应许相反的命令。 Dan Allah kok tampaknya tidak seperti Allah yang dia kenal. 上帝好像是他，不像是他所认识的上帝。 Tapi yang menarik, 但是有趣的是， kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga. 如果我们看第3节， Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. 亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着2个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他。 Abraham tidak berlambat-lambat. 亚伯拉罕没有慢慢的，
seperti tidak ada perasaan galau dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. 他好像对上帝的命令没有什么怀疑。 Ayat keempat dan seterusnya. 第4节和接下去的。 Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangannya, ia melihat tempat itu, Moriah itu dari jauh. 到了第3天，亚伯拉罕举目远远地看见那地方。 Dan Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. 亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。” Lihat, Abraham seperti tidak ada terganggu perasaannya. 亚伯拉罕好像没有受到这个搅扰。 Kalau saudara pernah melihat film The Only Son, 你们如果曾经看过独生子这个影片， digambarkan Abraham gelisah. 那里说呢，亚伯拉罕很忧闷。 Saya pikir sebagai manusia Abraham pasti ada gelisahnya. 我相信身为人啊，亚伯拉罕一定会有忧闷 Tapi 的。 Alkitab tidak ingin memberikan penekanan ke sana. 但是呢，圣经没有强调这方面。 Alkitab ingin menunjukkan betapa luar biasanya ketaatannya. 圣经要让我们知道亚伯拉罕有如何的顺服。 Perhatikan ayat 6. 看第6节， Baca bersama-sama ayat 6. 我 1, 们 2, 一起来 3. 读。 Abraham 亚伯拉罕 mengambil 把 kayu 燔祭的 untuk 柴 korban 放 bakaran 在他 itu 儿子 dan 以撒 meletakkannya 身上， ke atas bahu 自己 Ishak, 手里拿了 anaknya, 火， sementara ia membawa api dan pisau di 以 tangannya. 是二人 Lalu 同 mereka 行 berdua berjalan bersama-sama. Lihat, bahkan Abraham mempersiapkan kayu bakarnya itu. 我们看亚伯拉罕甚至自己预备了火柴。 Nah, perhatikan ayat 7 dan 8. 再看第7和第8节， Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 以撒对父亲亚伯拉罕说：“父亲啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羔羊在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羔羊。”于是二人同行。 Ayat 9. 第9节， Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mesbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. 他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒放在坛的柴上。 Jadi bahkan Ishak pun sudah sampai diikat, ditaruh di atas mesbah. 甚至呢，以撒已经被绑好，放在那个坛上了。 Tadi pagi ada yang bertanya kepada saya, 早上有人问我， kok nggak ngelawan ya Ishaknya? 为什么以撒没有反抗？ Di sini saudara sekalian, ada dua iman bukan? 这里我们看到有2人的信 Ada 心， dua ketaatan bukan? 有2个顺服， Ketaatan Abraham dan anaknya Ishak. 就是亚伯拉罕和他儿子以撒的顺服。 Yang menarik kemudian ayat 10. 然后呢，最有趣的是， Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih bagi anaknya. 亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。 Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abrahamnya, sautnya, ya Tuhan. 耶和华的天使从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里。” Lalu ia berfirman, 天使说 jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadamu. 你不可在这童子的身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。 Ayat 13-14. 14节， Kita baca sama-sama ya ayat 我 13 ya. 们一起来读。 1, 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Ditemukan ada domba yang tersedia di belakangnya. 他发现有羊预备在他的后面， Domba jantan 是一只公羊， digunakan sebagai pengganti pengorbanan Ishak. 来代替亚伯拉罕，来代替以撒献上了。
Maka kemudian di ayat 14 dikatakan, 然后40节那里说， Abraham itu menamai tempat itu Tuhan menyediakan. 亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，就是亚伯拉罕必预备的意思。 Atau dalam bahasa Ibrani-nya Jehovah Jireh. 他的希伯来文叫做耶和华以勒。 Nah, saudara sekarang perhatikan. 现在我们来看， Karena kaki saya udah 2 minggu, harusnya agak lebih kuat dikit ya. Saya maju ke depan deh. 我走前来，因为一个2个礼拜应该 Kalau 比 saya di 较 belakang itu 好 jadi lemes. 哎 Apalagi tadi saya minum Neosep jadi agak ngantuk. 刚才我也有一点想要睡觉。 Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-7. 我们看第7节， Waktu itu Ishak berkata, Papa, di mana anak dombanya? Kita udah siap nih ada kayu sama api. 当时呢，以撒说：“父亲啊，我们的火柴都有了，那么羔羊在哪里呢 Jawab Abraham apa?？” 亚伯拉罕怎样回答呢？ Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan nanti ada anak domba. 亚伯拉罕回答说：“上帝必自己预备燔祭的羔羊。 Pertanyaan saya, ”我的问题， supaya saudara ikut mikir. 让你们想一想， Waktu Abraham berkata, Tuhan nanti yang akan menyediakan anak domba. 当亚伯拉罕说上帝必预备羔羊的时候， Abraham berkata itu karena dia tahu nanti skenario-nya detail, nanti begitu sampai di atas, lalu ada anak domba. 亚伯拉罕是不是知道他的基本就是这样的？当他到了山上之后，他就有代替的羔羊了， Apakah begitu? 是这样吗？ Sudah tahu belum Abraham bahwa nanti ada anak domba disediakan Tuhan? 亚伯拉罕知道了吗？本在山上就会有羔羊， Belum tahu, betul ya? 他还不知道， Tapi dia bisa mengatakan itu. 但是他能够说出这一句话。 Saudara, kalau dia sudah tahu detailnya bakal seperti apa jawabannya, ujian selesai. Betul nggak? 如果他知道详细的情况是怎样呢？那么他的试验就这样结 Saya 束 pernah jadi 了。 guru, 你谁当老师的？ pernah jadi asisten dosen, asisten fisika. 甚至做过这个助理讲师的。 Kalau ada murid pinter sudah tahu jawabannya apa, ya udah ujian selesai. Nggak perlu. 如 Betul nggak? 果有聪明的学生知道答案了，那么考试就算完毕了。 Jadi dia belum tahu tapi bisa mengatakan itu. 但是他不知道为什么会这样 Ada yang 说呢？ mengatakan, 有人说， nah inilah iman. 这就是信心。 Dia yang mengatur. Tuhan nanti tolong sediakan ya Tuhan, bahwa ada domba yang menggantikan Ishak nanti di atas. 他只是说，主啊，你预备一个羔羊来代替以撒。 Dan selama 3 hari dia doa sungguh-sungguh. 而且在3天里面，他都很认真的。 Tuhan sediakan domba pengganti nanti di atas. 主 Di 啊， Gunung 你 Moria. 预备羔羊来代替以撒 Saya 在山上。 percaya engkau menyediakan. 我衷心的相信你会预备。 Fung Yesus teming. dalam nama Yesus. Sekali-sekali boleh lah ya bahasa Mandarin. Biasanya kalau doa pakai Fung Yesus teming itu lebih didengar. 通常呢，我们祷告 dalam nama Yesus 会被比较让上帝听到， Enggak, saudara. 不是这样的。 Makanya kemudian ada orang berkata, makanya kita harus belajar dari imannya Abraham. 所以呢，我们要从亚伯拉罕的信心去学习。 Kita harus bayangkan apa yang harus terjadi lalu kita imani di dalam nama Tuhan Yesus. 我们要想象将会发生的是怎样，然后 Tuh, 我们相信 buktinya Tuhan 就是这 sediakan 样。 benar. 他知道上帝会预备， Apakah seperti itu? 是不是这样的信心？ Hah? Apakah 这样吗？ seperti itu? 是这样吗？ Kalau seperti itu namanya bukan ujian. 如果是这样呢，就不算是考试， Itu adu 是试验了 kekuatan. Betul 这 nggak? 是在Kuat-kuatan Jauh antara Abraham sama Allah. 两个人在较力是谁的力比较大？ Tidak. 不是的。 Mari kita lihat dalam Ibrani. 我们来看希伯来书的11章。 Di dalam Ibrani 11 ayat 19. 希伯来书的11章里面， Perhatikan Ibrani 11 ayat 19. Di dalam Ibrani 11 ayat 19. 在希伯来书11章的17到19节里 Untuk 面， peristiwa iman Abraham mempersembahkan Ishak. 那里提出了亚伯拉罕献以撒的信心。 Dicatat. 那里记着说， Kenapa Abraham berani beriman itu? 因为什么亚伯拉罕这样敢呢？ Alasannya lain lagi. 那的理由不一样了。 Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. 因为他相信上帝能够叫死人从死里复活。 Jadi ada alasan lain. Ada skenario lain yang dipikirkan oleh Abraham. 所以亚伯拉罕想的又是另外一种了。 Kalaupun sampai nanti mati Ishak ini. 虽然以撒
当时被杀了。 Tuhan Allah yang maha kasih dan maha kuasa 那个无所不爱、无所不能的上帝， sanggup untuk menghidupkan Ishak 哎 lagi. 能够再使以撒复活起来。 Saudara, apa artinya? 哎，这是什么意思？ Artinya di kepalanya Abraham. 意思在亚伯拉罕的头脑里面， Yang dia pikirkan bukan hanya akan ada domba pengganti. 哎，他不只是想有代替的羔羊， Ada alternatif lain yang mungkin terjadi. 哎，有另外的可能会发生 Kalaupun 的。 akhirnya sampai disembelih, Tuhan bisa bangkitkan lagi. 哎，可能呢，当他将以撒杀了之后呢，上帝会让他再复 Di 活 sini 起 kita 来。 belajar satu hal. 这里我们学了一个真理， Iman itu 这个信心呢， terbuka terhadap segala kemungkinan alternatif skenario yang dari Tuhan. 哎，这个信心呢，就是我们公开的接受是从上帝来的任何可能性。 Iman itu 这个信心呢， terbuka kepada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. 就是我们公开的接受从上帝来的任何可能性， Karena percaya Tuhan pasti pilihkan yang terbaik. 因为我们相信上帝一定会选上最好的。 Amin. 阿明， Kalau kita, 如果是我们， seringkali kita itu berimannya begini, saudara. 哎，我们的信心常是这样的， Kita beriman pada solusi yang kita pikirkan. 哎，我们信的是我们所想的这个解决方法。 Lalu kita berkata, Fung Yesus teming, harus jadi ini Tuhan. Gitu ya. 哎，然后呢，我们就说奉耶稣的名一定要成， Itu bukan iman. 这不是信心。 Kalau saudara sedang bergumul, 如果你在挣扎中， mari belajar dari iman Abraham. 我们要学亚伯拉罕的信心， Percayakan kepada Tuhan. 哎，信托给上帝， Tuhan pilihkan pasti yang terbaik. 哎，上帝一定会选最好的。 Saudara, waktu kemudian Abraham menoleh, 然后呢，亚伯拉罕往后看， dia melihat ada disediakan oleh Tuhan domba jantan. 他看到上帝已经预备了一只公羊， Saudara mungkin mengatakan, tuh kan skenario-nya terjadi. 哎，这就是所发生的事。 Maaf, 对不起， di dalam Alkitab ketika Ishak bertanya, dombanya mana? 哎，在圣经里面，当以撒问羊在哪里的 Di 时 situ 候， Alkitab menggunakan kata bahasa Ibrani adalah seh. 哎，那里呢用的是希伯来语 “seh”。 Papa, kayunya ada, apinya ada, sehnya di mana? 爸爸他的火与柴都有了，那么他的谢在哪里呢？ Lalu Abraham berkata, sehnya Tuhan sediakan. 哎，亚伯拉罕就说上帝预备。 Apa itu seh? 到底谢是什么呢？ Seh itu adalah bahasa Ibraninya bisa domba, bisa kambing. 哎，这谢呢，在希伯来语呢，可以说是绵羊，也可以说是山羊， Bisa laki, bisa perempuan. 可能是 Bisa jantan, bisa betina. 公羊或者是母羊， Itu seh. 这就是谢。 Tapi yang Tuhan sediakan adalah domba jantan. Ayil dalam bahasa Ibrani. 但是呢，上帝预备的是公羊，在他的原文是阿伊。 Bukan hanya kalau seh adalah bisa buat kambing ataupun domba. Tapi kalau ayil hanya domba. 哎，如果谢可以说是绵羊和山羊，但是呢，阿伊呢只有这个 Dan dombanya pun domba yang Yang. jantan. Itulah ayil. 而且它的羊是公羊。 Dan kata ayil ini digunakan untuk menyebut domba yang digunakan untuk penebusan salah. 哎，而且这个阿伊呢是用来称呼那些用来赎罪的这个绵羊， Dan untuk penabisan para imam. 还有用在这个案例祭司的时候。 Tuhan ingin mengatakan, pemenuhan dari Tuhan bukan skenario-nya Abraham. 哎，所以上帝的预备呢，不是在亚伯拉罕的计划里面的， Bahkan Tuhan sediakan yang lebih baik. 甚至啊，上帝预备的是更好的。 Maka Abraham mengatakan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. 所以呢，亚伯拉罕才会说耶和华以勒， 所 上 以 dalam 帝 Life 必 Application 定 Bible 预 dikatakan, 备。 Melalui pengalaman yang sulit ini, Abraham memperkuat komitmennya untuk mentaati Allah. 借助这个困难的经验呢，亚伯拉罕呢就兼顾了他顺服上帝的这个承诺。 Dan dia juga belajar mengenai Allah. Allah itu adalah Allah yang menyediakan. 而且他也学到了上帝是预备的上帝。 Sayang sekali PowerPoint saya buat beberapa hari ini dengan bagus, saudara nggak bisa lihat. 很可惜 Tapi 我 setelah 做的 poin 可是 ini, kalau ada yang bisa noleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Jehovah Jireh. Berimanlah pada Allah yang berdaulat, bukan beriman pada skenario solusi yang Anda pikir. 耶和华以勒要信上帝是全能的，不要信你自己所想的这个解决方法。 Kalau saudara sedang dalam pergumulan, 如果你在挣扎中， katakan Jehovah Jireh, 你要说耶和华以勒， Tuhan menyediakan lebih baik dari apa yang saudara pikirkan. 上帝预备的比你所想象 Jangan 的更 beriman 好。 pada solusi Anda. 不要信你自己的解 Jangan 决 ngotot 方案。 minta, ini Tuhan yang harusnya dijalankan oleh Tuhan. 不要说主啊，这个是你应当行的。 Tapi serahkan pada pilihan Tuhan. 但是交给上帝来选择。 Amin. 阿明。 So sekalian, tapi kisah ini tidak berhenti di situ. 但是呢，这个故事不停止在这里， Karena the lamb ini, atau domba yang tersedia ini, 因为这所预备的羔羊， sebetulnya memang bicara tentang pengujian iman Abraham, tapi di satu sisi menjadi satu tipologi gambaran tentang sesuatu yang akan datang. 这里呢不只是做上帝对亚伯拉罕的应许的这个应验，而且也是讲到将来将要发生的一个事情。 Dalam pemahaman iman Kristen, 在基督教的这个信心的理解里面， ada istilah namanya tipologi. 有一种叫做 Tipologi itu adalah sesuatu tokoh atau kejadian di perjanjian lama yang terjadi, tapi juga menjadi pesan bahwa itu adalah sesuatu yang ke depan akan terjadi digenapi dalam Kristus. 这个 typology 意思呢，就是在旧约里面一个典型的人物呢，它代表以后将会发生的一种事情。 Apa yang ingin diajarkan? 那么这里要教导我们的是什么？ Saudara, ketika dikatakan pergilah ke Gunung Moriah mempersembahkan Ishak. 当上帝说你到莫利亚山系献上以撒的时候， Kata Moriah itu artinya to teach, mengajar, 莫利亚意思就是教导的意思， to show, mempertontonkan. 就是展现出来的意思。 Tuhan ingin mengajarkan dan mempertontonkan satu hal yang penting. 上帝呢要展现一个重要的事情。 Menariknya di dalam 2 Tawarikh 3 ayat 1. 然后呢，在历代志下第3章的这一节里 Ketika 面， Salomo akan mendirikan bait Allah, 当所罗门王要建圣殿的时候， dikatakan mendirikan di Gunung Moriah. 那你说呢？他把圣殿建在摩利亚山 Kota 上。 Yerusalem dan bait suci itu ada di Gunung Moriah. 耶路撒冷城和这个圣殿呢是在摩利亚山上的。 Dan ribuan tahun berikutnya, 然后呢，数千年以后， di tempat di sekitar luar kota dari Yerusalem, 在耶路撒冷城外的一个地方， Tuhan Yesus disalibkan, 耶稣就被钉十字架， berkorban untuk dosa manusia. 为人类的罪而献上了。 Di dalam Kejadian 21 ayat 2, 在创世纪22章的第2节里 ambillah 面， Ishak anakmu yang satu-satunya yang kau kasihi. 你带着你儿子、你独生子、你所爱的以撒， Di dalam Yohanes 3 ayat 16, 在约翰福音3章16节里面， apa bunyinya? 怎样说呢？ Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 神爱世人， sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang 神 tunggal. 赐下他的独生子， Untuk anak tunggal manusia yang harus dikorbankan. 为了人类，他牺牲了他的独生子。 Tuhan hentikan. 上帝停止。 2000 tahun kemudian, 在几千年以后， anak tunggal Allah 上帝自己的独生子， direlakan untuk dikorbankan menebus dosa manusia. 他愿意赐下来，为我们人类的罪被牺牲了。 Di dalam Kejadian 22 ayat 13, 在创世纪22章的13节， Abraham menoleh, 亚伯拉罕回头， disediakan domba pengganti buat pengorbanan Ishak. 已经预备了代替以撒的这个羊。 Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, 在彼得前书的第1章的第18、19节， kamu telah ditebus, 你们已经被赎罪了， bukan dengan barang fana, 不是用金银财宝， bukan emas perak, 不是用金银财宝， tapi dengan apa? 但是是用什么呢？ Darah yang mahal. 是用宝贵的血。 Ayat 19, 19节说， yaitu darah Kristus
yang sama dengan darah anak 基 domba. 督耶稣的血，羔羊的血。 Kristus Yesuslah yang digambarkan di dalam peristiwa Ishak dikurbankan. 当亚伯拉罕献上以撒的时候呢，那是预表基督将要被献上。 Ishak adalah mewakili anak-anak manusia, yaitu saudara dan saya yang berdosa. 以撒呢，就是代表我们这些人类的孩子。 Dan ada anak domba Allah yang disediakan menggantikan saudara dan saya. 还有上帝预备了他的羔羊来代替我们。 Maka Charles Spurgeon berkata begini. 所以呢，查理士斯布真他这样说。 Bukan Ishak yang dikorbankan karena Tuhan menyediakan domba pengganti. 不是因为以撒献上，但是上帝已经预备了代替的羊。 Demikian pula kita yang seharusnya mati, tetapi anak domba Allah, Kristus Yesus, mati menggantikan saudara dan saya. 然而呢，我们应该死的，但是上帝却预备他的羔羊来代替我们了。 Amin. Amin. Maka saudara, poin kedua ini menutup. 所以呢，这第二点是告诉我们， Mari yang bisa ngelirik kita baca sama-sama. 我们一起来读。 1, 2, 3. Jehovah Jireh. Allah sudah menyediakan anaknya menjadi domba pengganti, menebus kita dari hukuman dosa. Maka bersyukurlah dan percayakan jiwamu kepada Tuhan Yesus. 耶和华以勒，上帝已经预备他的儿子做代替我们赎罪的羔羊，所以我们要称谢他，要将我们的心相信给耶稣。 Amin. Amin. Maka dari tadi kita nyanyi tentang domba Allah. Kita menyanyi tentang domba Allah. 所以我们今天唱关于羔羊的歌诗歌， Karena telah dipersiapkan jauh hari untuk saudara dan saya. 因为那羔羊是早已经为我们预备。 Martin Luther berkata begini. 马丁路德这样说： Terserah kamu mau letakkan dosamu kepada domba Allah atau tidak. 不管你愿意不愿意把你的罪放在羔羊身上， Kalau dosa-dosamu diletakkan di pundakmu sendiri, 如果你的罪放在你自己的肩膀上， maka engkau akan binasa. 你就会灭亡。 Tapi kalau engkau letakkan dosamu kepada domba Allah yang menanggung dosa, 但是呢，若你将你的罪放在担当你罪的羔羊的 maka 身上， dia akan membebaskanmu dari 那 dosa. 么你就会使你从罪中释放出来。 Amin. Amin. Sudahkah Anda bawa dosamu kepada Kristus? 你已经将你的罪带到基督的面前， Percayakan hidupmu pada Kristus. 你要将你的生命信托给他。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， pada pagi hari ini Tuhan, 今天早上 kami mohonkan berkat-Mu 我们求你的祝福， supaya kami 使我们 belajar beriman sungguh kepada Tuhan. 我们能够真正的学习对你有 Jehovah 信心。 Jireh, 耶和华以勒， di dalam ujian yang kami hadapi, 在我们所面对的试 dalam 探， pergumulan berat yang sedang kami hadapi, 在我们所面对的挣扎 kami 中， mau percayakan pada pilihan Tuhan saja. 我们要信托给你所选择的。 Jehovah Jireh, 耶和华以勒， kami mau percayakan hidup kami kepada Kristus, 我们要将我们的生命信托给基 anak 督， domba Allah yang menyelamatkan kami. 是拯救我们的上帝。 Dalam 羔羊 nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Perjamuan kudus akan dipimpin oleh pendeta. 圣餐由罗尼牧师来带领。